Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah, masih lagi Allah Taala memberikan kesempatan dan peluang kepada kita semua. Baik, hari ini 1 hari bulan 7, 1 Julai, hari Rabu, dan jam sekarang pukul 9.15 minit pagi. Pukul 9.15 minit pagi. Saya dalam perjalanan on the way, InsyaAllah nak pergi ke UniSyam ataupun Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Okay. Saya nak pergi ke sana. Dah ada janji dengan kawan untuk ambil surat pengesahan ataupun surat apa nama dia, yang menunjukkan ataupun membuktikan dah selesai pengajian dalam bidang master. Alhamdulillah. Baik, video pada kali ini saya nak berkongsi dengan sidang penonton berkaitan dengan penulisan disertasi ataupun tesis. Okey, secara ringkasnya saya adalah pelajar ataupun student di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, ataupun dikenali dengan UniSyam, dalam kuliah ataupun Fakulti Usuluddin dan Ulumul Quran. Saya telah mendaftar semenjak tahun 2016, maknanya 4 tahun yang lalu. Pada pengakhiran tahun ataupun hujung tahun, pada hujung tahun 2016 saya daftar, itu bulan 12, sebagai pelajar di UniSyam di peringkat master. Dan 2017 saya selesai kelas ataupun pengajian mengambil paper. Alhamdulillah, 2 semester saja saya dapat selesaikan dengan 12 subjek ataupun 12 paper pada 2017. Kemudian 2018 saya mula menulis ataupun terlibat dengan kajian dalam master ataupun dalam disertasi saya. Bidang yang saya pilih adalah bidang tafsir, kerana tafsir adalah sebahagian daripada cabang di bawah kuliah ataupun Fakulti Usuluddin. Saya memilih bidang tafsir, walaupun pada mulanya saya berfikir saya akan buat dalam bidang hadis, tapi rupanya berlaku perubahan kan bila saya dah masuk kelas, mengikuti kelas daripada awal, semester pertama dan juga semester yang kedua. Saya rasa saya lebih cenderung kepada bidang tafsir. Okey, maka bermulalah 2018 pada bulan 8, bulan 8 kurang lebih begitu, saya mula membuat kajian dan menulis di peringkat disertasi. Alhamdulillah, walaupun saya lost kan, saya ketinggalan juga 1 semester pada 2018, iaitu sejak daripada hujung 2017 sampailah bulan 6. Itu 1 semester, itu semester yang ketiga bagi saya. Oleh kerana ada masalah sedikit dari segi kesihatan, maka semester tersebut saya tak buat apa, kerana saya dah habis sebenarnya daripada 2017 itu kan. 2017
pada tahun 2017 tu, bulan 12 saya dah habis dah, semua paper dah habis dah. Cuma saya nak kena siapkan proposal saja kan. Tapi disebabkan kerana ada masalah kesihatan, satu semester saya lost kan. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah, bermula 2018 pada bulan Ogos, saya dapat memulakan penulisan disertasi saya. Baik, dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan sidang penonton apakah tips dan apakah tips yang saya telah lalui lah kan. Tips ini saya merujuk kepada pengalaman saya di dalam menyiapkan disertasi master. Baik, saya boleh rangkumkan kepada tiga cara ataupun tiga tips yang mudah. Tiga tips yang mudah untuk anda menyelesaikan jika anda merupakan seorang pelajar dalam sarjana, baik master maupun PhD. Kerana bidang PhD itu lebih berat lagi, tapi saya bercakap ni atas dasar pengalaman dalam master. Mungkin boleh diterapkan juga pada PhD. Okey, tips mudah yang boleh saya kongsikan dengan anda, saya bagikan kepada tiga tips. Tips yang pertama ialah tentukan minat untuk anda kaji. Maksudnya apa dia? Kita nak kaji satu-satu, apa-apa bidang pun kita kena ada minat kan. Kita kena ada minat. Misalnya kalau saya mengkaji dalam bidang tafsir, maknanya saya kena ada minat dalam bidang tafsir. Jika anda nak mengkaji dalam bidang dakwah, anda kena ada minat, kena ada minat dalam bidang dakwah, ataupun dalam bidang perbandingan. Maaf, tadi ada masalah teknikal sikit, kamera terjatuh pula. Okey, tak apa. Kalau anda berminat dalam bidang perbandingan agama, maka anda kaji dalam bidang tersebut. Okey, jadi tips saya yang pertama ialah tentukan minat dalam bidang apa, nak buat kajian dalam bidang apa. Okey, macam mana kita nak tahu minat ataupun tidak? Macam mana kita nak detect kita minat ataupun tidak dalam satu-satu bidang? Begini, untuk detect ini bagi saya lah, mungkin bagi orang caranya berbeza. Saya hanya berkongsi pengalaman yang telah saya lalui. Okey, minat ini kita boleh detect dia apabila kita lebih cenderung kepada satu-satu bidang ilmu tersebut. Kalau misalnya saya lah, dulu saya kata saya nak kaji dalam bidang hadis, tapi bila saya dah mengikuti kelas, dan dalam kelas tersebut rupa-rupanya bila saya mengikuti kelas tafsir ataupun sains Al-Quran, ulum Quran, saya rasa saya lebih cenderung ke arah bidang tersebut, bidang tafsir ataupun bidang ulum Quran. Okey, jadi cenderung pada satu-satu bidang ilmu tu, itu juga merupakan tanda bahawa kita ada minat dalam kajian terhadap bidang tersebut. Ataupun kita boleh detect minat kita pada mana-mana bidang ilmu dengan kita lebih mampu untuk menerangkan ataupun kita mampu untuk membincangkan kan. Kalau orang tanya dalam bidang tersebut, kita mampu jawab kan, lebih maknanya lebih menguasai, kita lebih ingat dia punya istilah-istilah, kemudian perbincangan setiap cabang dalam bidang tersebut kita dapat kuasai. Maknanya kita ada minat terhadap bidang tersebut. Okey, contohnya lah, contoh kalau macam saya dalam bidang tafsir, orang tanya pasal tafsir apa,
tafsir maudhu'i kan, ataupun tafsir isyari, ataupun tafsir apa-apa. Jadi kita boleh cerita. Bila kita boleh cerita tu maknanya kita ada minat terhadap bidang ilmu tersebut. Okay, jadi tips yang pertama ialah tentukan apa minat kita kan. Kita kena pastikanlah kita minat ke arah mana. Kerana kalau kita buat tanpa minat dalam bidang ilmu tersebut, dia tidak membantu kan, dia tak seronok lah. Kita minat pada bidang yang lain tapi kita kaji bidang yang lain, dia tak seronok. Jadi untuk seronok dalam kajian kita dan juga memudahkan kajian kita, kita kena minat terhadap bidang tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah hubungan bersama dengan supervisor ataupun penyelia. Hubungan dengan supervisor. Okey. Jadi bila kita dah minat satu-satu bidang yang kita minat itu mesti dia ada seorang yang pakar kan. Biasanya yang sudah mendapat PhD lah dalam bidang tersebut, kerana kita nak buat kajian peringkat master. Jadi mesti kena ada doktor kan di dalam bidang tersebut. Baik. Jadi bila kita mencari supervisor ataupun SV, penyelia kita, kita kena membina satu hubungan yang baik kan. Hubungan yang baik macam mana? Hubungan kita kena sentiasa berhubung dengan dia, sama ada melalui telefon ataupun melalui perjumpaan. Pergi jumpa dia lah kan, sama ada kita pergi di universiti jumpa dengan dia, ataupun kalau lebih akrab, lebih rapat, kita boleh jumpa di rumah dia, pergi rumah dia, ziarah dia kan, bincang dengan dia. Hubungan dengan penyedia ni memang sangat penting kerana dia nak bantu kita kan. Dan saya rasa mana-mana supervisor ataupun penyelia ni, bila ada hubungan yang baik dengan student, dengan pelajar kan, penyelia ni dia akan membantu. Dia sebenarnya memang penyelia, dia kena bantu kan, bantu dari segi cara penulisan ataupun isi apa yang kita nak isi kan, apa yang kita nak tulis. Begitu juga penyelia membantu kita untuk mencari rujukan kan. Dia akan bagi tahulah ini kalau kita nak menghuraikan perkara ini, okey, buku mana kita boleh rujuk, kitab mana kita boleh rujuk kan, di mana kita boleh tengok. Jadi supervisor memang sangat penting. Jadi tips saya yang kedua ialah membina dan juga menjaga hubungan dengan supervisor, dengan penyelia, dan rapatkan kita dengan supervisor. Tak rugi kalau kita dekat dengan supervisor, selalu jumpa dia, selalu berbincang dengan dia, pergi ke tempat dia, pergi ke pejabat dia. Itu banyak membantu untuk kita dapat menyelesaikan kajian kita. Okey. Kalau tak boleh nak pergi, berhubunglah, sama ada melalui WhatsApp ataupun telefon. Pergi, maknanya ada, kita dengan dia tak terputus. Bukannya kali pertama pergi jumpa, lepas tu 2 tahun pula jumpa, tak. Maknanya kena ada, sama ada boleh pergi jumpa ataupun berhubung sebulan 2 kali ataupun sebulan 3 kali kan. Lebih banyak itu lebih baiklah kan. Maknanya kita begitu hampir dengan dia, sampai dia ingat nama kita, kemudian dia tahu kita duduk di mana. Dia maknanya kita membina hubungan yang baik dengan supervisor. Okey. Itu tip yang kedua lah kan, tips yang kedua. Tips yang ketiga, baru masuk penulisan. Tadi kita dah tentukan minat kita, kemudian kita kena ada hubungan yang baik dengan supervisor. Yang ketiga ialah ini tips ni saya dapat daripada seorang doktor, daripada UiTM Merbuk Kedah. Ketika saya pergi kuliah di surau taman beliau, saya sembang dengan dia. Dia seorang doktor PhD lah kan. Saya sembang dengan dia, dia kongsikan satu tips ni. Jadi tips yang dia kongsikan ni saya jadikan sebagai satu falsafah untuk menyelesaikan kajian.
Apa dia? Tips dia ialah satu hari mesti kena ada satu perkataan yang kita tulis. Jangan kita fikir nak kena tulis banyak-banyak. Jenuh ni nak kena tulis 200 muka surat, nak kena tulis 300 muka surat, dia banyak kan? Jangan kita fikir muka surat itu banyak, tapi kita fikir satu hari mesti kena ada satu perkataan yang kita tulis dengan maksud. Dengan maksudnya apa dia? Setiap hari tu mesti kena buka juga laptop ataupun komputer, dan kena duduk juga depan komputer. Kan? Tak boleh tulis banyak, tulis satu perkataan. Satu perkataan cukup dah. Baik. Rupanya bila saya ikut tips ini, yang saya jadikan sebagai falsafah untuk saya selesaikan kajian saya, alhamdulillah kan, lebih kurang dalam setahun 3 bulan saya dapat selesaikan kajian saya dalam bidang tafsir ini di peringkat master. Okey, pertama sekali mestilah kita nak kena siapkan proposal dulu. Ni yang kadang-kadang susah kan, kadang-kadang jadi beban untuk membuat proposal. Baik, saya cadangkan untuk proposal ini kita kena banyak tengok, ataupun kita kena banyak merujuk, membaca ataupun tengok balik kajian-kajian yang sebelum. Kan, tengoklah, kita buka tengok macam mana susunan proposal tersebut. Kan, dia ada pembukaannya, dia ada mukadimah dia, kan, kemudian dia ada masalah bentuk kajian, kan, kepentingan kajian, semua tu lah. Itu dia punya peringkat awal ataupun bab awal lah, untuk kita jadikan dia sebagai proposal. Kerana proposal ni nanti dia akan masuk juga dalam disertasi dan juga tesis kita. Dia akan masuk, kan, dia akan berada di awal sekali. Di awal tu kita akan bicarakan lah, kita akan bincangkan banyak benda, kan, yang merangkumi kajian kita daripada awal sampai habis. Baik. Dan dalam menyiapkan proposal ni juga, ni kena tengok balik pada tips yang kedua tadi lah, kan. Kita nak siapkan proposal ni, kita kena tengok balik tips yang kedua. Apa dia? Iaitu hubungan yang baik kita dengan supervisor. Jadi kita kena kerap jumpa lah, kan. Bagi yang jauh, barangkali mungkin boleh melalui telefon, kan, WhatsApp dan seumpamanya, untuk kita menjaga, kan, ataupun kita nak dapatkan apakah proposal yang terbaik dalam kajian kita. Okey. Jadi pegang satu tips ini yang penting lah. Bila dah selesai, kita dah tahu minat kita, kan, kemudian kita dah dapat supervisor yang boleh kita bina hubungan yang baik dengan dia, iaitu pastikan satu hari mesti kena ada satu patah perkataan yang kita tulis. Okey. Dan dah tentulah nak tulis ni kita kena banyak baca. Ini kena rajinkan diri, kan. Kita kena banyak membaca, kena buka buku ataupun buka mana-mana tulisan ataupun kajian. Daripada kita membaca itulah kita akan tahu macam mana kita nak isi di dalam disertasi kita. Apakah huraiannya, apakah dia punya poin-poin penting di dalam tulisan dan juga kajian kita. Okey. Dan alhamdulillah, berdasarkan daripada pengalaman saya untuk kajian ini, saya dapat selesaikan dalam tempoh setahun 3 bulan. Alhamdulillah. Cuma dia ambil masa sedikit tu kerana ada urusan teknikal lah, kan, urusan teknikal, nak kena pejabat sana, nak kena buat urusan ini dan sebagainya. Jadi dia ambil masa sampai setahun 3 bulan. Alhamdulillah, habis betul-betulnya pada tahun 2020 ni lah. Jadi hari ni saya nak pergi ke universiti untuk dapatkan surat pengesahan tamat tu, kerana konvo tak pasti lagi, kan, masalah COVID-19 ni. Jadi kita tak tahu lagi lah bila konvo akan diadakan. Tapi nak pergi ambil surat tu dulu, kerana saya bercadang untuk menyambung pula di peringkat PhD, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada kali ini memberikan manfaat kepada anda semua, khususnya kepada para pelajar yang berfikir macam mana nak selesaikan
tesis ataupun disertasi. Okey. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Sekadar untuk berkongsi lah, kan? Bukan nak mengajar, cuma sekadar berkongsi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.